Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita buat video sikit berkenaan dengan dua isu yang hari ni baru saya dapat maklumat ni, sebaran-sebaran terhadap orang awam berkaitan dengan agensi penguatkuasaan PDRM. So kita hari ni terbaca tentang polis berpangkat pegawai kanan wanita terlibat dengan kegiatan jenayah di Kelang. Nasib baik Kelang tu dia sebut nampak ke Kelang Selatan. Kalau Kelang Utara, subuh-subuh lagi aku buat video dah. So ini di antara tajuk-tajuk dia yang kita nak ceritakan hari ni. Dan satu lagi, hari ni kita baca KPN Tan Sri Amir Badur. Dia bagi tahu kata pihak polis telah menahan 2 Datuk Seri dan 3-4 lagi datuk yang terlibat dengan kegiatan jenayah. Okey, kupasan dia kat sini senang je aku nak cakap. Negara kita ni rosak kerana budaya politik yang tak apa-apa. Macam mana kita nak tengok apa kaitannya politik dengan kegiatan-kegiatan ni semua, dan daripada mana bermulanya benda-benda ni semua sehingga berlaku orang-orang yang menyalahgunakan kuasa ni. Menyalahgunakan kuasa kedudukan untuk melakukan sesuatu secara suka hati. Sebenarnya budaya ni kita tak boleh nak salahkan PDRM tu kerana cuai dan gagal dalam menilai pegawai-pegawai dia, memberi amanah kepada orang-orang yang tidak layak. Bukan macam ni bunyi dia. Sebenarnya ini adalah satu budaya. Kesilapan ni berlaku adalah daripada bertahun-tahun yang dulu lagi, dan mungkin sejak merdeka lagi dah berlaku dah budaya ni. Sehingga kita dengar money is king. Pada tahun 2018-19 kita dah start dengar money is king. Ini satu konsep pemikiran dan budaya yang salah. Kan? Bila sebut money is king ni, orang-orang miskin, rakyat marhin ni semua habis lah. Jadi hamba lah, jadi pencacai. Siapa yang ada duit dialah raja. Ni salah ni. Konsep ni yang menyebabkan kita tengok budak minum ketum dalam kebun pisang, satu botol kecil je. Duk lokap, naik kot, kena cas. Pengedar dadah, ada Datuk Seri, bawa berkontena masuk dalam negara. Yang ni tak ada cas, tak nampak. Depan hidung pun tak nampak. Kan? Dekat Kelang, kedai mesin kuda ni, My Machine ni, dah start dah ni. Kan? Buka kedai mesin. Kalau orang nak pergi My Machine kuda dekat Kelang ni, Kelang belah Kelang Utara ni lah, Jalan Kapar ni. Kalau nak main mesin kuda ni, senangnya nak pergi kedai mesin kuda ni sama macam masuk 99 beli barang je. Sampai macam ni pun boleh berlaku. Kan? Kalau public boleh nampak, takkanlah penguatkuasa tak nampak? Betul tak? Jadi benda-benda ni semua adalah berpunca daripada money is king ni lah. Ada pingat, ada pangkat, ada duit. Kau buat apa pun. Kalau kena apa sekalipun boleh settle. Ini budaya yang salah ni yang perlu kita buang jauh-jauh. Cuba kita tengok daripada zaman merdeka dulu. Perdana Menteri pertama kita Tengku Abdul Rahman. Selepas pada tu Tun Abdul Razak. Dan Tun Mahathir adalah satu-satunya Perdana Menteri yang tidak ada kaitan dengan orang-orang pejuang sebelum ni. Sebab tu Tun Mahathir tu hebat. Dia adalah orang yang naik sebagai Perdana Menteri tanpa ada bapa dia ke atuk dia ke dulu sebagai pejuang tanah Melayu. Dia tu seorang. Kan? Jadi kita dah dengar lepas pada Tun Mahathir bagi dekat Pak Lah. Pak Lah ni siapa? Pak Lah ni anak Abdullah Ahmad Badawi. Abdullah Ahmad Badawi, anak Datuk Ahmad Badawi. Siapa Ahmad Badawi ni? Ahmad Badawi ni adalah di antara orang yang memperjuangkan kemerdekaan bersama Tengku Abdul Rahman. Yang mana dia kata apa? Kalau 31 Ogos kita tak dapat merdeka, kita tak mau merdeka sampai bila-bila. Apa makna dia ni adalah orang yang terlibat dalam menentukan tarikh merdeka tu.
So anak dia mewarisi kedudukan bapa dia, jadi Perdana Menteri. Selepas Pak Lah, siapa pula? Tok Najib. Tok Najib ni siapa? Dia ni anak Tun Abdul Razak, naik jadi Perdana Menteri. Selepas Tok Najib, siapa pula? Hishamuddin nak naik. Pasal apa Hishamuddin nak naik? Dia anak Tun Sri On. Nampak? Jadi budaya-budaya kronisme birokrasi ni kita dah tengok sejak zaman Merdeka lagi. Apa tak ada ke anak-anak Melayu lain yang boleh layak jadi Perdana Menteri? Tak ada ke anak-anak Melayu yang cerdik pandai selain daripada anak-anak bekas-bekas Perdana Menteri? Ada, tapi anak Melayu kita ni tak diberi peluang. Kalau diberi peluang, usahakan setakat kereta perisai, kereta terbang tu pun dah lama wujud dah. Nampak? Pasal ni lah budaya-budaya macam ni. Dan pada tahun 2018 kita dah start tengok money is king. Bila guna orang-orang politik ni, depa ni duk cari duit. Benda harga 2,000 jadi 20,000. Kan? Ada satu kes tu, jalan raya ni claim penurapan saja 18 kali satu tahun kat tempat tu. Padahal yang dia turap sekali je. Tapi claim 18 kali. Bila pergi tanya balik, pasal apa 18 kali claim turap tempat ni? Oh, kereta kebai lalu. Tu pasal jalan selalu rosak. Macam ni punya alasan pun boleh lepas. Sebab apa? Yang bagi alasan tu dekat atas bahu dah hammer, screwdriver, paku, kerih semua ada. Aku tak tahu lah pangkat apa, kan? Jadi lepas lah. Budaya ni lah, money is king. Ada pangkat, ada duit, ada kuasa. Hancur masyarakat ni semua disebabkan politik ni lah. Permainan politik ni dia mendorong pada agensi-agensi di bawah pentadbiran dia ni rosak sekali macam dia. Betul tak? Nampak? Lepas tu kita tengoklah dia terjah DAP. Dia kata, oh Cina DAP parti keluarga. Sebab apa? Daripada atas sampai bawah anak beranak. Tapi apa bezanya dengan UMNO tu? Melayu tu, parti yang orang Melayu sayang ni, akhirnya jatuh juga. Kan? Kita patut orang Melayu, kita sayang kat UMNO tu, tapi kita tak suka orang-orang yang kat dalam dia tu duk buat masalah, merosakkan nama Melayu tu. Kan? Orang politik kaya-kaya semua, mai mana duit mereka? Kan? Cuba fikir. Aku dah pernah buat saranan, kalau betul-betul nak audit ni pegawai-pegawai yang pegang kuasa dan kerajaan, orang-orang politik ni, sangat senang. Cek duit dia berapa banyak, mai daripada mana, cek aset dia. Mesti dapat lah. Tapi mereka tak mau buat. Kalau mereka buat dengan yang suruh buat tu pun silap-silap kena sekali. Jadi aku terpaksa bercakap kepada masyarakat semua, jadi orang Melayu, jadi masyarakat ni, jangan miskin. Di zaman-zaman kekejaman yang macam ni, jangan miskin. Ada duit simpan, ada emas simpan. Sebab kalau jadi apa barang kau, bukan kebenaran yang akan tolong kau, tapi duit yang akan tolong kau. Konsep money is king ni. Ada pangkat, nampak? Pegawai polis kanan wanita saja boleh mencetuskan satu gangsterism punya kumpulan. Hanya dengan kuasa dia aja. Dahsyat tak dahsyat? Datuk Seri dan Datuk, ni lagilah ada duit, tiba-tiba jadi Datuk. Aku cakap ni, logik tak logik cuba fikir. Kalau kau ada pertalian yang sangat rapat dengan Perdana Menteri, minggu depan kau boleh jadi KPN. Nak jadi KPN IGP minggu depan pun boleh. Dengan syarat kau ada kuat punya link. Nampak? Setiap kali bertukar Perdana Menteri, maka bertukarlah Ketua Polis Negara tu. Kenapa ada benda macam ni? Cuma Tan Sri Amir Badur ni tak tukar pasal apa? Dia duduk dalam dua-dua sekali. Tun Mahathir pun dia duduk, Tan Sri Muhyiddin pun dia duduk. So dia tak ada masalah dengan dia orang. Dia buat kerja dia. Cuba dia pro salah seorang. Lama dah kena tukar tu Tan Sri Amir Badur tu. Nampak? Jadi sekarang ni kita tengok Tan Sri Amir Badur, Datuk Ayub Han apa semua ni, mereka dah mula bergabung.
Dan Datuk Ayub Han pun kita tengok terlalu straightforward dah sekarang ni. Dia cakap, kita tak mau sorok lagi dah. Siapa pegawai kita tak betul, kita tangkap. Nampak? Sebab apa? Dah lama sangat duk simpan. Tak boleh simpan dah. Kena bawa keluar tak? Dulu backup, cover. Pegawai kita kena cover. Image pasukan kena cover. Lah ni tak ada cover dah. Tahu? Jadi inilah yang aku nak cakap. Ya, berhati-hatilah orang-orang kita ni semua dengan ni budaya-budaya yang dibawa oleh orang politik ni. Money is king ni merosakkan daripada orang politik tu sampailah ke agensi-agensi penguatkuasaan ni. Termasuklah usahakan agensi penguatkuasaan. Jabatan Pertanian pun habis. Pasal apa? Ni lah. Ada kuasa, ada duit. Mula pakai kuasa, dapat kuasa miskin, lepas ada kuasa jadi kaya. Bila dah kaya, mula lah. Pakai datuk lah apa semua. Lepas tu buat jenayah, buat apa pun tak salah dah. Inilah budaya kita yang perlu kita ubah dalam negara kita ni demi menjaga keamanan masyarakat ni. Kalau tidak, alamatnya penyalahgunaan kuasa ni boleh mencetuskan penganiayaan terhadap masyarakat satu hari nanti. Yang salah kecil masuk je, yang salah besar duduk luar. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.